الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, rezeki kita pagi ini dapat hadir untuk salat subuh berjamaah dan sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, moga-moga berkekalan kita dapat melaksanakan dalam kehidupan kita. Di antara yang penting yang menjadi agenda kehidupan kita adalah hadir ke rumah Allah. Solat berjamaah ini merupakan amalan yang besar ganjaran pahalanya, seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdal min salatil fajr bi 70 wa 20 darajah. Sembahyang jemaah itu lebih utama, lebih baik daripada sembahyang seorang diri, kerana ganjaran pahala dia 27 kali ganda. Jadi masa kita nak hadir ke surau, mungkin masa kita sedang sarungkan sandal, cuba sematkan dalam jiwa kita, dalam pemikiran kita. Ini sebagai satu tanda syukur kepada Allah Ta'ala yang memberi nikmat kepada kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk duduk, untuk hadir salat berjamaah. Mungkin akan sampai satu masa nanti kita sudah tidak berkeupayaan untuk hadir ke rumah Allah. Jadi rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, di antaranya rezeki sihat di badan kita, sehingga kita boleh bawa badan kita yang berat ini untuk masuk dalam surau, dalam masjid, untuk menunaikan salat jamaah. Dan sekali-sekala duduk dalam majlis ilmu bukan diberikan kepada semua orang, tapi diberikan kepada orang yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apa dia rezeki? Hari ini kita sentuh sikit tentang rezeki. Apa dia rezeki? Semua kita tahu rezeki. Hari ini macam mana rezeki kita? Ada orang panggil makan kenduri, rezeki, alhamdulillah. Ya, tengah hari nanti rezeki makan tengah hari. Malam nanti pun masih ada rezeki. Jadi kebiasaannya pemikiran kita bila kita sebut rezeki itu dia lebih kepada makan minum. Alhamdulillah lah, hari ini rezeki murah sungguh. Kenapanya? Ada kenduri akikah, Masya Allah. Ya, jadi itu kebiasaannya yang berlegar-legar pada pemikiran kita. Bila kita sebut rezeki, dia lebih kepada makan. Sedangkan rezeki itu huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka sawa'un kana malbusun aw mat'amun. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat itu adalah rezeki sebenarnya. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah Ta'ala halalkan untukmu, itu rezeki. Ya? Pakaian. Nih, pakaian nih.
walaupun belum sarapan lagi, rezeki. Pagi-pagi dah dapat rezeki, dapat pakaian, boleh pakai pakaian walaupun belum menyerok lagi. Alhamdulillah. Hatta az-zawjah rizqun. Orang rumah kita itu rezeki kita juga. Isteri kita adalah rezeki kita. Bagi isteri kita pula suami dia, rezeki dia. Allah Ta'ala takdirkan kita berpasang-pasang sampai masa ada jodoh kita kahwin, rupanya itu rezeki. Ya, nasib baiklah dia mau kat kita. Ya, kalau dia tak mau kat kita, bujang lagi lah kita. Cuba flashback balik 30 tahun silam, 25 tahun silam, 40 tahun silam, kita berkahwin dengan pasangan kita, rupanya itu rezeki. Dan Allah Ta'ala tambahkan lagi rezeki kita berupa anak-anak, al-aulad. Anak-anak itu juga adalah rezeki. Anak cucu kita tu rezeki. Seronok main dengan cucu, tambah-tambah nenek kat belakang tu, lupa atuknya. Cucu punya pasal, rupanya cucu tu adalah rezeki. Anak kita, tak kira lah lelaki ke perempuan ke, itu rezeki. Dan rezeki juga ialah wasihah. Sihat tubuh badan rezeki. Alhamdulillah. Cuba sakit tengok. Sakit yang paling sakit, sakit tengkuk. Pagi-pagi tak boleh beralih. Nikmatnya kalau tak sakit. Rupanya telah banyak nikmat Allah yang telah kita kecapi. Sakit gigi, lagilah. Ya. Ayam kokok, kambing mengembik, rimau mengaum, pun kita marah, kita maki lagi. Binatang sungguh. Dan memang binatang pun. Bila tak sakit, rezeki. Sakit gigi, pergi klinik, cabut gigi, lega, alhamdulillah, rezeki, tak sakit lagi. Begitu juga wasam'u, pendengaran kita. Akan sampai satu masa nanti mungkin kita sudah tidak ada lagi pendengaran, tak boleh dah dengan ceramah-ceramah kuliah-kuliah ni. Sampai masa nanti kita pekak, tak boleh dengar apa dah. Wal aqlu, akal kita merupakan rezeki daripada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala berikan akal ini, kita boleh berfikir. Antara kita nak fikirnya bagaimana nasib masa depan kita di akhirat nanti. Nak menguruskan soal dunia ni, alhamdulillah ilmu kita tinggi tuan-tuan. Apalagi kita ada skill, kita belajar lama, kita ada kemahiran. Dalam arti kata, dari segi nak uruskan kehidupan dunia ni, kita telah mencapai satu tahap yang nisbi. Tapi bagaimana nak menguruskan urusan akhirat kita? Yang ni yang kita nak kena sentiasa tanya. Bab dunia ni tak ada masalah, okey lah, okey. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita ni macam ada kekurangan je kan. Kadang-kadang rasa macam aduh, niaga pun untung tak banyak. Nak untung banyak macam mana? Modal kecil, modal RM10, niaga apa? Orang niaga modal 10 juta pun rugi juga. Tapi kita kena sedar balik, banyak rezeki Allah yang dah kita makan. Nabi kata apa? Nabi kata, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, indahu
Qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Kadang-kadang kita rasa rendah diri, kita tak macam orang lain. Pendapatan kita kecil, pendapatan orang lain sehari 1,000, sebulan 30,000. Kita nak dapat RM16 pun haus tapak kaki, melecang lebih. Nabi kata, sesiapa di antara kamu yang merasa aman di tempat tinggalnya. Ni kita duduk dalam komuniti Bukit Mahkota ni, rasa macam mana? Bangun pagi pun ada rasa orang nak datang sembelih kita ke? Rasa aman, alhamdulillah, aman, damai. Ya, pergi ke dapur tengok tong gas ada lagi, tak ada siapa curi. Cuma jangan tak kat luar lah. Tak dekat luar, hilang. Aman kita. Perasaan aman itu adalah rezeki daripada Allah. Berapa ramai orang yang wangnya juta-juta, tapi bangun pagi dalam keadaan berkerut dari dia, resah, gelisah, gundah gulana. Apakah itu nikmat hidup? Kita ni duit tak apa nak ada, hak ada pun orang punya. Tapi bangun pagi rasa aman, rasa damai, alhamdulillah. Nabi kata itulah nikmat, itulah rezeki Allah kepada kita. Diberikan kesihatan badan, alhamdulillah, sihat tubuh badan, sihat, alhamdulillah. Sakit sikit-sikit tu tak apa, janji boleh datang ke solat jemaah ni, kira sihat lah. Rasa semut-semut kerana bersila lama ni tak apa, kan? Rasa semut-semut jangan mengeluh, nanti takut hilang semut, maknanya hilang kaki. Dah berlaku dah ni kat kampung saya. Dia mungkin pernah cerita kan, dia semayang tarawih, dia kata amboi kaki ni lenguh dah, habis pisau keras baru tahu, keluar surau, aksiden putus kaki. Jangan duk merumut begitu. Ni makcik ni orang perempuan, makcik dia sambil duduk kat belakang tu, sambil duduk kat tazkirah tu. Dia kata sakit lutut lah, berjalan sakit, duduk saja sakit, hampa ambil pisau main kita keras. Keluar masjid, kena langgar. Tu dia, ya, tak berlaku lah pada kita. Diberi makan untuk hari itu, boleh makan tak? Kita sekarang ni bukan takut tak boleh makan, takut tak kenyang. Makan dah tentu ada. Tengoklah sat lagi, balik rumah sat lagi, ya? Yang order sejak semalam lagi kan, nasi dagangnya, nasi lemaknya, nasi lemak, lauk paru, lauk kerang, macam-macam. Masya Allah. Nabi kata apa? Faka'annama hizat lahu dunya. Tu dia. Maka seolah-olah dia dah dapat dunia dah memiliki dunia. Dunia lah tu. Orang cari duit sampai pecah kepala-kepala mikir macam mana nak dapat duit. Inilah yang diperlukan. Nak apa? Nak masa aman. Nak apa? Nak sihatlah badan, sihat tubuh badan. Nak apa? Nak makan. Makna dunia ni tak ada masalah kita. Dunia tak ada masalah. Yang masalah sikit bagaimana nasib masa depan kita di akhirat nanti. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi bila kita sebut tentang rezeki, dia bukan hanya makan minum, bukan hanya pada pakaian. Rezeki juga bila kita berpeluang untuk melakukan amal ibadah. Allah Ta'ala masih bagi rezeki kat kita pagi ni. Sarung baju, pakai kepiah, pakai sandal, datang main ke masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita yang sudah tidak diberikan lagi rezeki ini. Duk
terlantar atas katil ataupun duduk atas kursi roda. Akan sampai masanya kita pun akan duduk dalam situasi yang sebegitu. Akan sampai masanya. Jadi bila Allah Ta'ala masihlah duk bagi nikmat dekat kita, nikmat sihat tubuh badan kita, boleh datang untuk salat jemaah, mailah. Sebab apa? Takut nanti akan sampai satu ketika kita sudah tidak direzekikan lagi dengan peluang ini. Quran rezeki untuk kita. Berapa ramai orang yang Allah Ta'ala tak rezekikan, dia hanya bercita-cita masuk tahun 2022 ni kurang-kurang sehari 2 muka surat, okey dah. Pagi menjelang tengah hari sampai ke petang, sampai nak tidur, selai pun tak baca, sekerat lai pun tak baca. Tidak ada rezeki untuknya. Mungkin Allah Ta'ala tak kelapak nak dengar bacaan dia. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, selain daripada ia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kita juga diberi peluang untuk berikhtiar. Jadi usahalah untuk kita menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang rezeki itu bukan hanya untuk kita. Yang Nabi kata alif lam mim, setiap satu huruf itu alif ada pahalanya, lam ada pahalanya, mim ada pahalanya. Pahala untuk siapa? Untuk kita yang baca. Dan juga untuk ibu bapa kita, rezeki yang kita kongsi bersama. Kalau kita makan, kita ingat mak ayah kita, kita makan sikit rasa sedap. Mak nak makan tak? Mak sedap ni. Ayah nak makan, ayah sedap ni. Ini anak petua. Kalau boleh didik macam tu. Tapi kadang-kadang hak kita didik itu, katalah ada 5 orang, dia tak jadi semua sama macam tu kan. Saya sama lah juga anak saya. Ada seorang tu dia makan apa, dia mesti ingat dekat mak bapak dia. Dia makan burger, order burger kat Food Panda kan, makan-makan sikit dia rasa sedap. Bah, sedap ni abah nak rasa tak? Alhamdulillah. Rezeki lah tu. Jadi kita kalau kita nak bagi anak kita ni, mak bapak kita rasa, kita kena berikan sedikit kepada mereka. Begitu juga dengan amal ibadah kita. Rupanya bukan sahaja burger yang kita order tu kita boleh kongsi bersama dengan ibu ayah kita. Tetapi bila ibu ayah kita meninggal, dah tak boleh dah makan burger. Tapi Al-Quran bila dibaca sampai kepada ibu dan ayah kita di alam sana. Ini yang dikatakan rezeki yang kita kongsi bersama. Nabi SAW beritahu kita, man qara'al Qur'ana wa 'amila fiha wa 'amila bima fihi albisa walidahu tajun. Ini Nabi kata, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat akan dipakaikan kepada orang tuanya sebuah mahkota yang berkilau. Albisa walidahu tajan yaumal qiyamati dhau'uhu ahsanu min dhau'i syamsi. Yang sinar kilau kemilaunya itu lebih bersinar, lebih kilau gemilau, apa benda tu lah, berkilau-kilau, lebih daripada cahaya mentari. Kita baca Quran, kita beramal dengan Quran, mak ayah kita dipakaikan dengan apa nama, mahkota, bukan tengkolok, mahkota yang berkilau-kilau. Masya Allah. Kalau boleh kita nak pakaikan mak bapak kita macam itu setiap masa, sebagai tanda penghargaan kasih sayang kita kepada mak ayah kita. Lalu bacalah Quran.
Sehingga kan terpinga-pinga ibu dan ayah kita, apa budak ni, dia kata. Siapa bagi ni? Ini disebut dalam hadis. Bima a'tayna haza fayaqulani, mereka dua-dua tadi duduk kata, apa benda ni, siapa bagi ni? Lalu dikatakan kepada mereka, ya, anakmu telah membaca Al-Quran. Anakmu baca Quran, dia mengambil Quran, dia baca Quran, dia beramal dengan Al-Quran. Dengan sebab itu dipakaikan mahkota yang berkilau-kilau kepada ibu dan ayah kita. Masya Allah, rezeki yang dikongsi bersama. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dalam masa yang sama juga, apa yang kita dapat diberikan oleh Allah Ta'ala tadi, kita nak juga keberkatan. Macam yang kita dah doa tadi dalam qunut kita, ya, imam baca, kita amin. Apa yang kita baca tadi antaranya, wa barik lana fima a'tait wa barik li fima a'tait. Apa maknanya? Ya Allah, berilah keberkatan pada apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan itu ada barakah. Maknanya banyak sangat dah nikmat yang kita kecapi, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Moga-moga bersama dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adanya barakah, adanya keberkatan. Sebab itulah kita kena doa. Alhamdulillah lah kita baca doa qunut tadi. Kita dah pun berdoa sebelum kita mulakan kehidupan harian kita. Saat lagi macam-macam yang kita nak dapat kerana usaha kita, Allah Ta'ala bagi dekat kita, ya. Kerana kita usaha sikit banyak, kita bekerja, kita berniaga, kita buat Grab dan sebagainya, Allah Ta'ala beri sesuatu dekat kita dalam bentuk rezeki tadi. Dalam masa yang sama, biarlah rezeki itu, biarlah pemberian itu beserta dengan barakah. Jadi kita dah mulakan cantik, kita dah mulakan harian kita tadi dengan doa. Wa barik li fi ma a'tait. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apa pula makna berkat ni? Tadi kita dah faham tentang rezeki. Apa dia pula barakah? Supaya kita boleh kaitkan rezeki yang kita dapat itu disertai dengan barakah. Kalau kita tengok dari segi bahasa Arabnya, barakah itu, bahasa Melayu pun sebut berkat juga kan. Kita dah faham dah. Jadi barakah itu ialah sesuatu yang berkembang, bertambah dari segi nilainya, dari segi kebaikannya, bertambah-tambah. Ya, kalau kita tengok dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, yang dimaksudkan dengan barakah itu kebaikan. Dalam bahasa mudahnya, Nabi beritahu kita kebaikan, bertambah-tambah kebaikan. Kebaikan yang banyak itu ada pada Rasulullah SAW. Tapi kenapa kita tak berdoa lagi supaya mendapat barakah, supaya kebaikan itu bertambah-tambah? Pada Nabi Ibrahim, hak kita solat tadi kan tahiyat akhir ada kita sebut Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim tidak dapat kebaikan, tidak ada kebaikan padanya? Ada, tapi biar barakah. Maknanya kebaikan itu bertambah-tambah. Cuba kita tengok dalam bacaan tasyahud kita tadi, tahiyat akhir. Ingatlah tahiyat akhir? Kalau tak ingat, mula daripada awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kita ni kalau bab hafal ni, dia kena mula daripada awal. Kalau nak tebuk yang tengah-tengah tu, dia lupa. Tapi kalau kita tepuk tengah tu,
Bunyi dia kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan limpahkan berkat. Itu doa kita dalam tasyahud tadi, dalam bacaan tahiyat kita tadi. Ini dia doa dia antaranya. Dan limpahkanlah berkat ke atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak ada kebaikan lah kepada dia? Ada. Tetapi kan tadi kita dah lihat definisi barakah itu berkembang-kembang, bertambah-tambah kebaikannya itu. Jadi dalam bacaan tasyahud akhir kita, dan limpahkan barakah, limpahkan berkat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, wa ala ali. Ali itu makna keluarga, ali Muhammad, keluarga Nabi kita Muhammad. Kama, seperti mana barakah yang telah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi saya sebut ini sebagai nak menjelaskan pengertian barakah tadi. Maknanya kebaikan yang berkembang-kembang, yang bertambah-tambah. Allah Ta'ala beri dah kebaikan kepada Nabi Muhammad, kita berdoa lagi supaya kebaikan itu bertambah-tambah sehingga tempias kepada kita umatnya. Seperti mana yang Allah Ta'ala berikan kebaikan itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Timbul pula persoalan, bagaimana dengan Nabi-Nabi lain? Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, dan Nabi-Nabi yang lain. Awak tak sebut semua. Dalam tasyahud hanya sebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Awak ada bezakah antara Nabi-Nabi? Sedangkan dalam wirid kita pun kita nak baca ayat dalam surah Al-Baqarah tu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kan sama semua nabi-nabi ini dah disebut dalam Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan wa rusulih, dan rasul-rasulnya, maknanya semua rasul-rasul. Dan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak bezakan antara seorang nabi dengan seorang nabi yang lain, seorang rasul dengan seorang rasul yang lain. La nufarriqu, Allah Ta'ala tidak membezakan, dan kita orang beriman pun tak bezakan antara nabi dengan sama nabi dengan nabi yang lain. Awaknya hanya sebut Nabi Ibrahim dalam tasyahud tadi. Tu dia nak jawab macam mana? Kalau begitu Nabi-Nabi lain tu tak special lah, hanya sebut Nabi Ibrahim. Tapi dalam ayat kata la nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak ada beza antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Tapi dalam tahiyat akhir kita tadi, berilah keberkatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda, seperti mana keberkatan yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian,
Ini pun satu hal juga yang kita nak kena cari dia punya jawapannya. Kenapa disebut Nabi Ibrahim? Sedangkan dalam wirid tadi, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, tidak ada beza antara seorang nabi, seorang rasul dengan rasul yang lain. Kita berhenti kat sini kan? Nak cari dulu jawapan dia, bagus. Nanti balik ke rumah tak puas hati pula. Ya. Sebenarnya tidak ada beza antara seorang rasul dengan seorang rasul lain dari segi keimanan kita kepada mereka. Tidak beza dari segi apa yang mereka bawa itu kepada kita, kita kena beriman kepada Rasulullah yang merupakan utusan Allah itu. Kita tidak boleh beriman sebahagian, kufur sebahagian, tak boleh kena beriman kesemuanya. Tetapi dalam kalangan mereka ada nabi-nabi, ada rasul-rasul yang memang ada kelebihan-kelebihan tertentu. Antaranya ada rasul yang bercakap secara direct dengan Allah. Antaranya banyaklah. Jadi kita tak sahabat semua, kita ambil 3-2 sudah bagi ingat yang ni. Okey. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 125, disebut tentang Nabi Ibrahim. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim? Wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Khalilan ini nama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Khalil. Ada nama Khalil di sini? Ada? Mana yang abang pun nak dapat cucu, duk bingung nak bagi nama apa, baca bagi nama Khalil, sedap nama, kekasih Allah. Alhamdulillah saya tengok budak-budak muda hari ini dia nak balik semula kepada nama-nama yang hebat ni. Ya? Anak saudara saya baru dapat anak. Ingatkah dia nak bagi nama Roberto apakah? Alfonso ke apa? Umar. Dia balik semula. Ya? Kalau zaman kita dulu Umar, zaman saya ni Umar ni jarang-jarang. Sebelum saya tu ramai Umar. Kalau orang Kedah masalah sikit lah. Dia tak kata Umar, dia kata Umar. Abdul Rahim dia panggil In. Ya, Pak Tam'in, mana Pak Tam'in? Abdul Rahim dia tu. Ya. Ada yang nama-nama sahabat, nama-nama Nabi. Allahu Akbar, sedap nama-nama. Ya, hari ini dah balik semula nama-nama yang kita rasa macam out of date. Zainab. Ramai hari ini baby-baby yang nama Zainab. Janganlah pula panggil Mak Jenab. Ya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dalam Quran disebut Allah menjadikan Ibrahim itu khalilan. Apa dia khalilan? Kesayangannya. Jadi Nabi Ibrahim mendapat nama Khalil, sebagai kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walakinna sahibakum Khalilur Rahman. Akan tetapi saudara kamu ini Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan kekasih Allah, Khalilur Rahman. Hadis riwayat Muslim. Maknanya declaration daripada Allah Ta'ala sendiri, Nabi Ibrahim ini adalah kekasihnya, Khalilan. Ya. Di samping itu ulama mengkaji kenapa lebih Ibrahim ni istimewanya dia sehingga disebut dalam tahiyat, dalam tasyahud kita. Antaranya Nabi Ibrahim ini adalah bapa yang mempunyai
ramai anak-anak cucu yang menjadi nabi dan rasul. Rupanya Nabi Ibrahim ini merupakan bapa bagi kebanyakan para nabi dan rasul, seperti Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, sehinggalah sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maknanya seorang bapa yang anak-anak cucu dia, keturunan dia ramai nabi, ialah Nabi Ibrahim. Jadi layaklah dia ni, ya, seorang yang kita katakan sangat istimewa, bapa kepada ramai para nabi. Dan di antaranya lagi, rupanya Nabi Ibrahim pernah berdoa. Nabi Ibrahim sendiri pernah berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dirakamkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-54. Apa doa dia? Dan jadikan bagiku sebutan yang baik, dalam arti kata nama yang harum lah. Dia berdoa supaya nama dia ni harum, nama yang dikenang-kenang oleh sidqin fil akhirin, nama yang baik, yang disebut-sebut, yang dikenang-kenang oleh umat yang datang kemudian. Sampai ke hari ini, setiap hari kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa dia lagi kelebihan dia? Apa dia lagi? Ingat tak ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj, Nabi bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi kita berjumpa dengan nabi-nabi, ya, antaranya Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Yang kita sebut dia dalam solat tadi ada kena mengena dengan apa yang berlaku ini. Bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa Nabi Ibrahim, apa yang Nabi Ibrahim tanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitan dengan kita? Ya Muhammad, aqri' ummataka minni. Ya Muhammad, aqri' ummataka minni assalam. Wahai Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu daripada aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita duk jawab salam kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tasyahud akhir kita, seolah-olah begitu. Kita duk kenang dia, pasal dia duk kenang kita. Dia pernah tanya Nabi kita, dia pernah kirim salam dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-3462. Dia pernah bagi salam. Nabi Ibrahim ni dia bagi salam dekat kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa dah ilmu dapat malam ini? Payahlah, tak saya tanya balik lah. Cakap ceramah sudah tanya balik pula. Itu metodologi kita belajar, kena tanya. Macam kita baca buku lah. Saya pesan dekat pelajar-pelajar saya kat universiti, kalau kamu baca buku supaya mudah ingat, cuba kamu createkan dalam bentuk soalan. Umpamanya kita baca buku tentang manusia, tentang definisi manusia. Tulis soalan ke atas tu, jelaskan pengertian manusia. Jadi bila kita baca tu, kita menjawab persoalan yang kita gubal tadi, yang kita sebut tadi. Itu metodologi kita belajar. Kena tanya, tapi tak perlu jawab lah, jawab dalam hati, ya.
Sebab kalau jawab betul nanti nak kena bagi hadiah. Kayu sugi pun tak bawa, kalau tidak boleh bagi hadiah kayu sugi. Okey. Satu lagi sebagai penutup. Oh, dengar penutup tu rasa hak semut-semut tadi berlega. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama yang menamakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kaum muslimin, sebagai muslimin. Mana mainnya? Dalam surah Al-Hajj ayat 78. Surah Al-Hajj ayat 78. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dia menamakan kamu muslimin. Kita ni mendapat gelaran muslimin berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menamakan kamu muslimin. Jadi umat Muhammad ni, kaum muslimin ini, ya, mendapat nama muslimin itu sejak daripada dulu-dulu, ya, setelah mana Nabi Ibrahim menamakan kita dengan kaum muslimin. Ya, muslimin kita ni berdasarkan nama kita, berdasarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey dah? Macam tak okey je. Alhamdulillah. Okey. Sampai dah ilmu? Alhamdulillah. Sampai ilmu ni penting. Sebab tu saya selalu pesan dekat para asatizah. Ya, hampa nak buat lawak apa buatlah, hampa nak menyanyi hampa menyanyilah, tapi yang penting ilmu tu kena pastikan sampai. Walaupun sikit tak apa. Sebab hari Minggu ni kadang-kadang ibu bapa yang datang ke sini, dia bawa anak-anak, bawa cucu dia, tujuannya apa? Tujuannya nak dapat ilmu daripada ustaz tu. Itu penting. Dan selalu saya sebut begitu, pesan begitu, terutama sekali bulan Ramadan. Kalau ada tazkirah, tolonglah hampa pergi ceramah kuliah tu, pastikan bawa ilmu. Selain daripada bawa syair, irama syair, selain daripada buat lawak sikit-sikit sebanyak, yang paling penting ialah sampaikan ilmu. Ilmu sampai dah? Alhamdulillah. Maka berlakulah proses apa? Proses pengajaran dan pembelajaran pada pagi ini. Alhamdulillah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ihdina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna yawmal qiyamati fi zumratil iman. وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.